أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang penuh barakah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Kita insya-Allah akan menyambut peristiwa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya bahawa kita cinta kepada baginda. Tetapi perkara yang perlu kita ingat, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan kita mentakdiskan, yakni mensucikan Nabi sampai ke tahap baginda itu menyamai darjat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini memang nampak macam ada kontroversi sikit, tetapi kenyataan ini betul-betul kita nak mengambil balik apa yang Nabi pesan kepada kita. Fala taj'alu qabri masjidah. Jangan kamu berani mengambil kubur aku sebagai masjid. Wala taj'al qabri 'aidah. Jangan kamu buat tanah perkuburanku bila aku dikebumikan nanti sebagai perayaan. Sebab dibimbangi bahawa apabila manusia-manusia yang hebat ini mati, kebanyakan penta'assub akan menyembah jasad tersebut, akan menyembah perkuburan tersebut. Benda ini bukan hanya terjadi kepada umat terdahulu, bahkan kepada kita di zaman hari ini pun terjadi juga. Bila kagum dengan satu kelebihan seseorang hingga mengangkat darjat orang itu menjadi suci. Nabi SAW seorang Nabi. Dia manusia yang paling mulia. Kita tak boleh merendahkan darjat baginda SAW sebagai manusia paling mulia. Tetapi kemuliaan baginda bukan kerana batang tubuhnya. Allah menyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan manusia, di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa. Maka Nabi memberikan satu gambaran Allah memuliakan manusia itu kerana ketakwaan.
dalam darjat keimanan yang paling bertakwa adalah Nabi SAW. Sebab bila para sahabat cuba membandingkan ibadah mereka dengan ibadah Nabi, inni sumtu, aku berpuasa daimah, selama-lamanya aku berpuasa, aku tak buka. Nabi kata wa qarsumtu wa aftiru wa aftartu, aku berpuasa dan aku buka, kata Nabi. Nak tunjuk kepada kita bahawa disitulah darjat Nabi yang mulia itu tetap menjadi manusia. Kita kena letakkan Nabi sebagai manusia. Sebab tu ada satu tajuk yang menarik dalam satu buku. Nabi SAW juga seorang manusia. Kata penulis kitab ini, iaitu Ustaz Khubaib Akhi, katanya mengiktiraf manusiawi baginda SAW adalah kunci kepada pintu-pintu yang selama ini tertutup dari perhatian kita. Ia bukan satu inisiatif yang aneh, baharu ataupun bid'ah. Bahkan Nabi sendiri yang memulakan inisiatif dan gesaan ini, iaitu agar melihat dirinya sebagai manusia, seperti mana ya Allah rakamkan dalam Quran, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad, Allah suruh Nabi kata. Apa yang Allah suruh Nabi kata? Sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah satu, yang Tuhan kamu adalah hanyalah Tuhan yang satu. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maknanya Nabi sendiri meletakkan darjatnya sebagai manusia. Kerana kita bimbang, banyak orang mengangkat darjat Nabi sampai menjadi malaikat. Nabi ini maksum sampai tahap tak boleh jadi apa-apa kepada Nabi. Nabi ni sampai tahap kita kena muliakan, kita kena rasa kagum dengan Nabi, sampai Nabi ni terlampau hebat dari segi mukjizat dan sebagainya. Betul, benda tu tak salah. Tetapi jangan mengangkat darjat Nabi sampai lupa Nabi sebagai manusia. Lepas tu saya ulang balik, kemuliaan Nabi kerana dia manusia, bukan kerana dia diangkat darjat hingga menyebabkan dia terpisah daripada dunia kemanusiaan. Sebab tu hari ni ramai orang suka bawa cerita pelik-pelik pasal Nabi. Banyak cerita lebih kepada benda-benda yang kalau dilihat itu hanyalah boleh diceritakan, tapi tak boleh kita nak ambil pun sebagai ikutan. Contoh, Nabi SAW peluhnya sangat harum, diambil botol oleh para sahabat untuk dijadikan minyak atar. Ya, itu khususiat Nabi. Nabi ada keistimewaan itu, tapi benda itu tak boleh diguna pakai oleh kita. Kita tak boleh pergi kata, oh ada seorang ulama peluhnya wangi macam Nabi SAW, kita boleh ambil peluh dia untuk buat minyak wangi. Kerana dulu ada orang ambil peluh Nabi SAW. Kita bimbang darjat itu menyebabkan hilang kemanusiaan manusia. Jadi yang inilah menyebabkan kena letak balik Nabi di tempatnya yang sebenar, bahawa Nabi adalah manusia. Nabi ada kekurangan tetapi tidak menyebabkan hilang kemuliaan. Nabi ada kesilapan tetapi tidak mendatangkan dosa kepada baginda SAW. Nabi terlupa, tapi lupa Nabi hingga tidak menghilangkan Al-Quran yang dibawa oleh baginda. Nabi SAW tersalah, salah itu tidak menyebabkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana salah sebagai manusia. Kenapa kena berani cakap nada ini? Sebab hari ini orang punya ta'assub kepada orang menyebabkan, bukan ta'assub ke Nabi, ta'assub pada orang menyebabkan kalau siapa usik orang yang dia ta'assub itu, menyebabkan jadi masalah dan marah kepada dia. Kita tak nak sampai tahap itu. Nabi melarang kita untuk ta'assub dengan batang tubuh baginda SAW. Yang Nabi suruh kita betul-betul ambil dengan gigi garaham kita. Addu alaiha bin nawajis, genggam dengan gigi garaham kamu, adalah sunnah Nabi SAW.
Sunnah apa? Sunnah perjuangan, sunnah ekonomi, sunnah pentadbiran, sunnah menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata Ustaz Khubai Akhir ni dalam bukunya ini, baginda seorang Rasul itu satu kepastian yang memasakkan keimanan kita. Disebabkan baginda ialah Rasul, kita mencintainya lebih dari segala-galanya. Tak boleh kurang cinta kepada Nabi SAW. Kita mengambil kefahaman agama daripada ajaran yang disampaikan oleh baginda SAW. Nampak? Jadi kita kena ambil sepenuhnya daripada Nabi SAW bila berkaitan dengan Islam. Tak boleh ambil pada orang lain. Tak boleh. Baginda ialah seorang manusia. Itu juga satu lagi pasak yang mengikat keimanan kita. Ada dua side ya. Kena betul-betul ambil daripada Nabi. Jangan berani ambil daripada orang lain bila berkaitan dengan Islam. Betul-betul ikut baginda SAW. Cintakan Nabi melebihi cinta segala-galanya. Ya, itu satu bab. Tapi bab yang kedua, jangan lupa Nabi juga manusia. Jadi kita combine itu cantik. Nabi juga manusia, Nabi juga ada kehausan, Nabi juga ada qada hajat, Nabi juga kena pergi ke tandas, Nabi juga kelaparan kerana dia bersifat sebagai manusia. Cantiknya Nabi sebab dia manusia, kita boleh tiru sepenuhnya daripada dia. Sebab tu kita jangan angkat darjat Nabi sampai jadi malaikat. Oh, Nabi ni hebat. Sampai orang bercerita bahawa dengan kelahiran Nabi jadi macam-macam benda pelik terpadam api di Kisra, di istana Kisra Parsi. Ini semua benda-benda yang nak meletakkan Nabi darjat yang lebih. Tapi kadang-kadang cerita yang dibawa itu kurang tepat sebenarnya. Jadi ini kita kata bahawa mari hari ini sempena Maulid Rasul, kita mencintai baginda agar kita boleh tiru. Tuan-tuan, banyak kisah Nabi yang orang tak cerita. Saya di antara benda yang agak menyebabkan saya rasa sayang orang tak pernah cerita, Nabi seorang pedagang yang hebat. Lepas tu ada satu buku tuan-tuan baru ni saya jumpa daripada seorang penulis bernama Afzalur Rahman. Afzalur Rahman dia tulis tajuk yang menarik pasal Nabi, Muhammad as a Trader. Buku tu belum ada terjemahan kan dia, saya tak ingat. Muhammad as a Trader. Nabi Muhammad adalah seorang peniaga. Dia cerita Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi bukan sebab dia ada kelebihan mukjizat semata-mata menjadikan dia boleh manage people. Nabi boleh menjadi pentadbir yang hebat bukan kerana tiba-tiba Nabi jadi pentadbir yang hebat, bukan kerana sebab dia Nabi lalu dia menjadi pentadbir yang hebat. Tak, dia belajar sepanjang hidup dia sebelum menjadi Rasul. Dia memang seorang pentadbir yang hebat kerana dia menguruskan perniagaan. Dia tahu nak menguruskan manusia, dia tahu keluar duit masuk. Sebab tu Nabi Muhammad sudah berkecimpung dengan manusia 23 tahun atau 25 tahun sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Sebab Nabi berniaga umur 12, Nabi berhenti umur 35 tahun. Sepanjang Nabi berniaga, Nabi pernah pergi sampai ke Bahrain. Nabi pernah ada di sana. Sampai satu masa Nabi berjaya menawan kota Bahrain dan orang Bahrain mengikuti Islam. Nabi bertemu dengan pemimpin Bahrain. Nabi kata, di kampung itu macam mana keadaan di sekarang? Di desa ini macam mana keadaan sekarang? Desa yang Nabi sebut itu adalah tempat yang berada di Bahrain. Maka orang yang menjadi pemimpin Bahrain yang ikut Islam ketika itu berkata, wahai Muhammad, macam mana kau tahu tempat ni? Kami pun tak pernah sampai, aku pun tak pernah pergi ke situ. Jawab Nabi, dahulu aku pernah berniaga dan berdagang di situ, aku kenal orang di situ. Maknanya Nabi bertindak sebagai manusia sebelum Allah mengangkat dia menjadi Rasul. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita tahu Nabi berusaha keras untuk kenal orang, 25 tahun experience mengenal orang, maka Nabi SAW boleh dianggap contoh terbaik untuk kita. Sebab tu tak ada skip-skip, oh Nabi ni hebat,
pasal dia ada kelebihan daripada Allah turun, tak. Nabi semua dia dapat kelebihan itu kerana dia exercise, dia berjalan, dia buat dan dia ikut jalan sebagai manusia. Baru kita tiru Nabi itu, kita rasa alhamdulillah, aku berniaga cara Nabi, aku buat hidup cara Nabi, macam mana Nabi berjalan, aku boleh berjalan. Kerana aku tahu Nabi bukan hanya seorang Rasul, tapi Nabi juga semacam manusia biasa yang hidup sebagai seorang manusia. Baru jelas, baru kita cinta Nabi itu kemuncak. Saya ulang balik, Nabi tidak malaikat, Nabi manusia, tapi manusia yang paling mulia. Itu kena faham. Jadi apa jua kelemahannya ada pada manusia, ada kepada Nabi SAW. Jangan lupa yang tu. Apa yang ada kelebihan kepada Nabi, ada kelebihan kepada manusia lain. Cuma yang memang menjadi khusus untuk Nabi sahaja, yang tu tak ada kelebihan untuk kita. Hanya kelebihan untuk baginda sebagai pengiktirafannya seorang Rasul. Letak darjat itu, baru kita rasa cantiknya Nabi SAW, betapa hebatnya baginda. Lalu dia kata lagi, disebabkan baginda SAW ialah manusia, kita dapat memahami segala perilaku dan kata-katanya, kerana baginda melakukannya sebagai seorang manusia yang lahir dengan fitrah yang sama seperti kita. Baru kita buat tindakan tidak gopoh. Sebab kita tahu Nabi manusia, Nabi bertindak sebagai manusia. Pernahkah kita dengar cerita Nabi SAW melarang para sahabat untuk berdakwah secara terang-terangan? Ada satu tempoh tu Nabi kata tak boleh, jangan kita sebarkan dulu secara terang-terang. Kita hanya boleh buat dakwah sirriyah, pergi jumpa orang pelan-pelan, bagi tahu pelan-pelan, jangan terang-terang. Sangat masalah kalau beritahu terang-terang. Persoalannya nak tanya, Nabi takut apa? Kan Nabi bimbang apa Nabi boleh sampai terang-terang ya? Nabi nak ajar sebagai manusia, orang boleh kenakan tindakan ke atas aku, orang boleh pukul aku, orang boleh nak bunuh aku, orang boleh kenakan sesuatu atas aku. Walaupun Nabi itu kekasih Allah, tapi Nabi kena berjalan sebagai manusia. Banyak orang potong cerita, oh Nabi menang dalam perang Badar kerana Allah menolong Nabi. Tapi orang tutup sebelum Nabi ditolong oleh Allah Ta'ala, apa perancangan Nabi. Itu orang tak pernah cerita. Sebab tu orang tak pernah cerita, Nabi tahu jumlah tentera musuh 1000 orang. Macam mana Nabi tahu? Nabi bukan fikira seorang-seorang. Nabi menangkap pembawa air daripada orang-orang Quraisy, daripada pembantu orang Quraisy, yang bila Nabi tangkap mereka, Nabi siasat berapa ekor unta yang disembelih untuk mereka makan. Diberitahu kepada Nabi, Nabi buat calculation, seekor unta dimakan oleh berapa orang. Nabi dapat buat kesimpulan, oh tentera musuh ada 1000 orang, kita 313 orang. So nak kalah macam mana? 313 orang mesti bijaksana, boleh overcome 1000 orang dengan perancangan. Setelah selesai perancangan, baru Nabi angkat tangan pada Allah. Kalau kamu tidak bantu kami wahai Allah, in tuhlik hadhil asabah, hadhil isabah, akan mati semua yang akan berjuang hari ini wahai Allah. Bantulah kami wahai Allah. Baru Nabi doa. Hari ni ramai orang tak ada perancangan, dia pun buat. Tak apa, kita doa insya-Allah Allah Ta'ala tolong. Oh jangan. Tak apa, kita rempuh je, Allah Ta'ala ada. Jangan. Mesti takhtitan, kena ada perancangan. Berapa kali ulama sebut, al-haqqu bilan nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebatilan, kebenaran kalau tak tersusun, kebenaran kalau tak susun, pasti dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Kita nak ajar, jangan semua orang bercakap benda yang tak sepatutnya. Contoh saya sebut, ini saya kata bukan salah, saya kata kena ada penambahan. Contoh orang kata, okey, kalau hang nak kaya, hang baca doa ni. Kalau hang nak kaya, hang baca doa ni. Ni doa ni Tok Guru kau ajak, kalau siapa baca doa ni pasti kaya. Nampak macam tak ada masalah, tapi dia akan ada masalah bila tidak ada tambahan daripada ucapan tu. Kalau hang nak kaya, baca doa ni. Berapa ramai dia yang baca doa tu tak kaya? Berapa ramai dia yang beramal doa tu masih miskin? Adakah salah doa ataupun salah faham?
betul baca doa tu Allah Ta'ala suruh, Nabi suruh untuk menyebabkan kekayaan. Tapi syaratnya kena ada perancangan. Setelah siapkan perancangan, buat sesuatu, selesaikan kerja, telah pun buat benda yang sepatutnya, kemudian tambah dengan doa. Orang Islam ada dua senjata. Satu adalah pekerjaan zahirnya yang Allah nak tengok. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah nak tengok dia buat kerja. Yang kedua, ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang mukmin. Patut kena cakap gini, InsyaAllah tuan-tuan, siapa beramal dengan doa ini, Allah akan bagi kaya. Tapi syarat, mesti kena buat tindakan yang betul, perancangan yang bijak, susunan yang tepat. Jangan melanggar semua etika sebagai manusia. Kena berusaha, kena rancang, kena tengok sistem, kena patuh pada arahan, ikut apa yang sepatutnya manusia kena buat. Selepas kita buat semua tu, barulah kita tambah dengan doa ni, Allah akan memberikan kita kekayaan. Kenapa orang skip hak bahagian kerja tu? Ni bahaya. Sebab saya dah tengok banyak lintas di TikTok, tak tahulah disengajakan ataupun tidak. Bahkan sampai ada orang yang kaya-kaya pun pernah kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya kaya sebab ada satu amalan yang saya buat. Apa dia? Saya tulis satu ayat dalam beg saya simpan, menyebabkan doa tu saya baca ketika susah. Alhamdulillah Tuhan bagi saya kaya. Bahaya tu. Bahaya. Itu penipuan atas nama agama. Bahaya. Adakah Ustaz tak percaya dengan doa tu? Saya yakin dan percaya dengan doa tu. Berapa peratus kena percaya pada doa tu? 100%. Berapa peratus kena usaha? 100%. Jangan salah faham. Kalau ini terjadi kepada umat Islam, kita akan terbekal dengan banyak perkara tahyul dalam agama. Jadi sebab tu orang suka tengok cerita ajaib. Orang tengok bahawa benda ajaib ni baru agama. Kalau tak ajaib, tidak agama. Wallahu alam, kerana masa sangat mencemburui kita tuan-tuan. 1-4 minit masuk Dan tahniah pada tuan-tuan yang datang awal. Tapi cinta kita pada Nabi tidak pernah berbelah bagi. Kita kasih kepada baginda macam mana kita lebih kasih Nabi daripada kita kasih diri kita sendiri. Tapi Nabi adalah orang yang mengikut peraturan kemanusiaan. Jom kita letak Nabi sebagai manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut Maulid Rasul. Dan tak akhirnya macam biasa tuan-tuan, ada tabung untuk tujuan kami teruskan bangun app bernama Ustaz Pro. Tujuan Ustaz Pro ni adalah untuk kita bagi bahan pada semua orang. Sudah ada app, sudah ada website, sudah ada pun di Instagram, di Telegram dan di Facebook. Tuan-tuan boleh follow kami insya-Allah. Sumbangan tuan-tuan kami buat video, tuan-tuan boleh tengok video dan sebagainya insya-Allah. Ada tabung di luar sana. Kalau tuan-tuan bagi sumbangan, kami dapat meneruskan perjuangan insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.